Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama kita semua, insyaAllah hari ini kita ada bersama dengan tetamu yang sangat-sangat istimewa, iaitu Ustaz Dato' Ustaz Kazim Ilyas ada bersama dengan kita hari ini, insyaAllah. Beliau pun sudah bersedia bersama dengan kita untuk membicarakan tentang topik pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan membicarakan tentang topik musibah dan bala umat terdahulu. Saya Anwar bin Nordin selaku moderator anda pada hari ini. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan terlebih dahulu program kita, tadi saya nak minta bantuan sangat tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah mari kita sama-sama kita sebarkan manfaat, sebarkan kebaikan kita dengan klik button share di bawah ni. Klik button share kat bawah tu, kita share kepada kawan-kawan kita, sahabat kita, keluarga kita yang tersayang dan sebagainya. InsyaAllah semoga ia memberi manfaat kepada kita semua dan supaya pahala itu mengalir pada kita semua. InsyaAllah mana tahu hari ini ada dengan share kita tu dapat membantu menyelesaikan masalah yang belenggu dalam hidup beliau, insyaAllah. Jadi tolong tuan-tuan dan puan-puan kita sama-sama sebarkan dengan klik button share, like dan juga jangan lupa komen. Jadi insyaAllah Masya Allah ramainya hari ini, subhanallah. Hari ini Ustaz Kazim, Datuk Ustaz Kazim Ilyas sudah bersedia insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih saya ucapkan kerana yang sudi menonton, yang sedang menonton ni terima kasih banyak-banyak dan juga terima kasih kepada yang sudah klik button share. Dan hari ini kita membicarakan tentang topik musibah dan bala umat terdahulu. Jadi dengan begitunya, insyaAllah kita menjemput tetamu jemputan kita yang sangat-sangat kita hargai dan sangat-sangat kita sayangi, iaitu Dato' Ustaz Kazim Ilyas. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Masya Allah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ustaz dengar kabarnya Ustaz ada kami sebenarnya kerisauan dengan kebimbangan dengan apa yang kita dengar pada situasi keadaan Ustaz. Mungkin Ustaz boleh sharekan keadaan status terkini kesihatan Ustaz, insyaAllah sikit kepada penonton yang insyaAllah. Terima kasih saudara Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah keadaan kesihatan saya makin pulih, makin baik. Dah boleh buat kuliah 2 hari dah. Jalan pun dah tak perlu tongkat. Maklumlah dah dapat wheelchair. Jadi tak payah tongkat lah. Dulu pakai tongkat kan. Sekarang tak payah tongkat dah. Dah ada wheelchair. Alhamdulillah. Yang penting boleh buat ibadat. Yang penting boleh mengajar. Yang penting boleh buat ceramah, buat kuliah. Itu yang sangat menyukakan saya. Walaupun kaki ni tidaklah 100% balik macam asal, tetapi yang pentingnya saya boleh buat kuliah, yang pentingnya boleh kita buat program tu, syukur sangat-sangat dah, insyaAllah. Terima kasih saudara Anwar. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, dan kami juga sangat-sangat bersyukur kepada Allah SWT memberikan kami keizinan untuk bersama dengan Ustaz untuk share ilmu Ustaz kepada kami semua. InsyaAllah semoga Allah memberkati Ustaz, memberikan kesembuhan dan kesihatan kepada Ustaz dalam meneruskan dakwah, insyaAllah. Amin. 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 Okey, baik Ustaz. Jadi kita insyaAllah kita berbalik kepada topik kita pada hari ini. Topik kita hari ini berkenaan dengan musibah dan bala umat terdahulu. Ini topik kita diperbincangkan hari ini dan juga penganjur kita memilih tajuk ini. Dan soalan yang pertama ingin bertanyakan kepada Ustaz, musibah dan bala. Apakah dimaksud definisi musibah dan bala? Adakah ada perbezaannya ataupun sama? Bagaimana tu Ustaz? Dipersilakan. Saudara Anwar, tuan-tuan yang
saya hormati. Bila kita sebut musibah, bala, ada satu lagi kawan dia ialah azab. Ini pun termasuk juga dalam kategori itu. Sesuatu yang menyusahkan kita, sesuatu yang menjadikan kita tak cukup rehat, sesuatu yang menjadikan kita tak boleh tidur, sesuatu yang menjadikan kita terputusnya bekalan dan sebagainya, maka dia dipanggil sebagai azab yang menyusahkan. Baik, jadi dia juga disebut sebagai fitnah, dia juga disebut bala, dia juga disebut musibah, dia juga disebut tentang dipanggil sebagai azab. Dan bila sebut tentang azab ini, dia ada satu perkataan dipanggil sebagai qit'atun minal azab. Bahagian-bahagian pecahan daripada azab. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan kepada kita sesuatu yang menyusahkan kita, yang menguji kesabaran kita, itu dipanggil sebagai azab. Sehinggalah dalam satu hadis Nabi sebut, as-safaru qit'atun minal azab yamna'u ahadakum naumahu wa ta'amah. Musafir itu adalah sebahagian daripada azab. Yang mana bila kamu bermusafir, menghalang kamu untuk tidur dan menghalang kamu untuk makan. Sehinggalah yang dikatakan azab itu, bermusafir pun dikira azab. Nak tidur senang pun tak lena, nak makan senang pun tak selesa. Bayangkan, itu satu bentuk azab. Qit'atun minal azab. Bayangkan azab-azab yang lain. Maka di dalamnya ada dipanggil bala, ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ketakutan, ju', kelaparan, harta berkurang, kematian. Ini yang Allah datangkan kepada kita berupa bala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat. Buah-buahan tak menjadi, mati manusia. Lapar, ketakutan. Itu pun bala. Sebagai satu bentuk ujian Allah Ta'ala, tes kita. Yang musibah tadi pula, didatangkan kepada kita sesuatu azab ataupun musibah atas apa-apa benda yang datang kepada kita, akibat daripada perbuatan kita. Maka dia juga termasuk qit'atun minal azab, sebahagian daripada azab. Ditimpakan musibah. Tadi saya kata azab ni maknanya luas. Azab tu maknanya luas. Dan bukan semua azab itu sebagai satu bentuk Allah benci, tidak. Setengah bagi orang, azab itu bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, azab itu merupakan satu bentuk rahmat. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu azabun yab'athuhu Allah 'ala man yasha wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Azab ini Allah Ta'ala utuskan kepada sesiapa saja yang Allah kehendaki. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan azab itu rahmat bagi orang beriman. Sebab itu kita tidak boleh mengatakan bahawa azab ataupun kesusahan yang menimpa pada seseorang itu Allah murka pada dia. Sabar kejap. Tengok orang yang ditimpa azab tu. Siapa dia? Kita jangan hentam kromo aja. Oh, dia tu ditimpa azab, Allah marah kat dia, Allah murka kat dia. Sabar aja, yuk baca hadis. Azab ini kata Nabi, Allah Ta'ala bagi pada siapa-siapa yang Allah nak. Tetapi kalau diturunkan kepada orang yang beriman, kena pada orang beriman, itu adalah rahmatan lil mu'minin. Mereka dapat rahmat kepada orang beriman. Sebab tu kita tidak heran orang yang beriman pun kena azab.
yang berbentuk kesusahan kepada dia. Nabi-nabi pun kena. Para sahabat pun kena. Orang yang kuat iman dia. Ada sahabat Nabi yang dipotong kakinya pun ada. Okey, adakah Allah benci pada mereka? Tak. Itu rahmat. Allah nak naikkan darjat mereka lagi. Allah nak bagikan contoh teladan pada makhluk yang lain, masyarakat yang lain. Sebab itu kita tidak boleh mengatakan sesuatu musibah, azab yang ditimpakan kepada seseorang itu tanda kebencian Tuhan. Untuk orang yang tak beriman pada Allah, untuk orang yang kufur kepada Allah, nah Allah datangkan musibah. Memang Allah turunkan sebagai bentuk balasan. Balasan daripada Allah. Tapi kalau Allah datangkan kepada orang yang beriman, apa ni? Orang semayang pergi masjid pun jatuh tangga. Dia pergi sembahyang subuh tu, itu rahmat untuk dia. Sebab tu orang yang beriman bila datang musibah, bila kita tanya dekat dia, sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana boleh jatuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah saja. Sebab dia tahu ada rahmat lain yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, sama ada bala, sama ada musibah, sama ada ujian, sama ada azab, dia berada dalam satu kelompok yang sama, namanya, tetapi bentuk hukuman, bentuk balasan, bentuk azab tadi, dia diturunkan kepada orang-orang yang tertentu mengikut amalan masing-masing. Ada orang yang dapat azab tadi, itu adalah rahmat kepada dia. Ada orang yang dapat azab tadi sebagai balasan kepada dia. Ada orang yang dapat musibah tadi sebagai satu bentuk balasan Allah kepada dia. Ada orang yang dapat ujian, bala, itu sebagai satu bentuk tes nak tengok iman. Setakat mana iman kamu? Itu nama balak. Allah Ta'ala uji kita. Dibalakkan kita dengan satu-satu benda. Jadi tuan-tuan kena bezakan apa itu ujian, apa itu balak, apa itu musibah dan apa itu azab. Berada pada satu kelompok yang besar, azab, qita'atum minal azab, pecahan-pecahan pada azab tadi. Dia ada yang saya sebutkan tadi. Sama ada dia ujian, sama dia ada balasan, sama dia ada musibah dan sebagainya. Mengikut kepada siapa, di mana tempat sesuatu itu diturunkan, nampaklah. Jadi kita kalau kita sendiri buat jahat, kita sendiri engkar kepada Allah, bila Allah turunkan sesuatu musibah, maka ketahuilah kita ni duduk tang mana. Mungkin Allah Ta'ala suruh kita bertaubat kepada Allah. Tapi kalau orang tu adalah orang yang baik, memang kuat iman dia, warak sungguh, Allah Ta'ala uji dia dengan kesakitan. Allah nak naikkan darjat dia, Allah nak hapuskan dosa-dosa dia, Allah nak test dia. Jadi janganlah kita terus menghentam. Bila ada sesuatu itu tandanya Allah benci pada orang tu. Jangan. Dia mengikut kepada siapa yang diturunkan bala itu. Wallahu a'lam. Ya, saya serahkan balik pada saudara Anwar. Okey, terima kasih Ustaz. Penjelasan yang sangat bagi saya satu perspektif yang baru, di mana kita nampak azab ni khas untuk orang yang buat jahat sahaja, yang buat dosa sahaja. Tapi sudut pandang orang yang beriman, azab ni adalah satu rahmat. Masya Allah. Dan juga ujian, azab, musibah, bala ni adalah diturunkan kepada orang-orang tertentu mengikut amalannya. Jadi persoalannya, kita di mana? InsyaAllah. Jadi saya tertarik dengan yang berkenaan dengan yang orang beriman ni, dia mendapat azab tu dengan satu rahmat. Masya Allah. Sakit, musibah, Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah. Semoga kita pun sebegitu rupa. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Okay. Lepas tu Ustaz nak tanya berkenaan dengan kenapa kita ada musibah dan bala, apakah tujuannya Allah turunkan kedua-dua benda ni Ustaz? Mungkin Ustaz boleh huraikan kepada kami insya-Allah. Saya jawab soalan saudara Anwar ini bersadarkan pada satu hadis Nabi SAW.
Nabi SAW bersabda, masaibud dunya wasqamuha wa bilauha mimma yabtalillahu biha al-ibad hatta yatubu. Kesemua masaibud dunya, musibah dalam dunia ni. Masaib maknanya jamak lah tu. Bilangan banyak lah tu. Masaibud dunia. Kesemua musibah dalam dunia ni. Banjir, penyakit, wabak, taufan, gempa, macam-macam lah. Kata Nabi, asqamuha, yang menimpa kepada kita daripada musibah di dunia, wa asqamuha, penyakit-penyakit. Penyakit banyak. Yang ketiga kata Nabi, wa balauha, dan balak-balak yang turun. Musibah, penyakit, balak. Mimma yabtalillah, semuanya itu adalah Allah Ta'ala turunkan untuk menguji bihal ibad, menguji kepada hamba-hambanya. Hatta yatubu, sehinggalah mereka itu bertaubat. Jadi kalau orang tanya pada kita, kenapa Allah turunkan musibah, balak? Nabi jawab dalam hadis ni, dua. Pertama, ujian. Sekarang kita boleh semayang. Alhamdulillah, Ustaz, saya tak pernah tinggal semayang. Sebab apa? Sebab sihat. Sekarang Allah uji dengan sakit. Semayanglah. Duduk di hospital, doktor masukkan drip. Doktor tampal dengan plastik. Semayang tak? Berapa ramai tak semayang? Alasan ada drip. Intravenous drip. Dia tak semayang. Sebab tu Allah test. Allah bagi tu Allah nak test. Balak penyakit tu Allah nak test. Rajin awak sedekah. Sebab kaya. Satu hari Allah bagi kepada dia musibah. Harta benda dia habis terbakar. Boleh tak dia bersedekah lagi? Allah nak tengok. Allah Ta'ala bagi kepada dia ujian. Nak tengok dia yakin pada Allah ataupun tidak. Jadi nombor satu ni tuan-tuan, itu adalah bentuk ujian. Macam kita sekarang dapat penyakit. Sekarang kita dapat penyakit. Kita nak percaya cakap siapa? Dulu waktu sihat, kita kata kita ikut Nabi, jom ikut sunnah, jom ikut sunnah. Cinta Rasul siang malam, ya hana, sayang Nabi. Sekarang bila Allah turunkan penyakit, wa asqamuha, Allah datangkan penyakit, berapa ramai yang tinggalkan Nabi? Berapa ramai yang percaya dengan hadis Nabi? Tinggal habis. Yang Nabi suruh buat tinggal habis. Nabi kata doa. Doa pun tak disuruh dah sekarang. Habis. Ujian. Sebab tu jangan cakap kita ni orang kuat beriman. Walaupun sokok putih atas kepala. Henti dulu. Belum ujian pada engkau. Ujian belum sampai pada engkau dalam bentuk penyakit. Tunggu penyakit baru tahu. Masa tu kau yakin pada Islam ataupun tidak. Kau yakin pada Nabi ataupun tidak. Maka Allah datangkan musibah dan balak ni diuji. Macam saya ni Allah datangkan penyakit wa asqamuha. Mengajar siang malam. Dan saya pun saya mengaku banyak orang datang jumpa saya minta ubat. Saya buat perubatan. Perubatan kanser, orang datang jumpa, alhamdulillah, masuk hantu. Macam-macam penyakit.
Tapi bila saya mengubat diri saya, Allah tak izinkan. Ada orang datang jumpa saya 10 tahun tak boleh tidur. Saya baca doa, suruh dia rendam kaki. Rendam dengan air hujan. Sebelum tidur, baca doa sebelum tidur. 2 hari dia telefon. Dah boleh tidur Ustaz, terima kasih. Seminggu dia telefon, Alhamdulillah Ustaz, suami saya dah boleh tidur. Alhamdulillah Ustaz, suami saya dah masuk kerja. Terima kasih Ustaz. Syukur pada Allah. Tapi saya sendiri baca untuk diri saya, tak jadi. Allah nak test. Bukan kamu yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Nampak tak? Allah nak bagi kita sedar. Itulah tujuan nombor 2. Tujuan nombor 2, Allah Ta'ala turunkan bala dan musibah supaya kamu bertaubat. Hatta yatubu, supaya taubat. Allah datangkan pada kita musibah supaya taubat. Allah datang kepada kita penyakit supaya taubat. Allah datangkan kepada kita bala supaya kita taubat. Adakah kita sekarang taubat? Judi berleluasa. Tak taubat. Tu macam mana Allah nak tolong kita? Engkau buatlah macam mana pun, dia tetap jadi. Sebab tujuan Allah Ta'ala turunkan musibah, penyakit dan bala untuk kita diuji, dan kata kedua ialah untuk kita bertaubat. Sepatutnya taubat. Inilah saat yang paling cantik sekali untuk mengharamkan kedai nombor ekor. Inilah saat yang paling orang tak komplain kalau karaoke, dandut, disko ditutup, kelab malam ditutup atas alasan penyakit. Tak ada siapa marah. 2 tahun ditutup, langsung tutup buat selama-lamanya. Orang dah tak biasa dah. Orang dah biasa dah tak pi kelab, dah tak pi, orang dah biasa dah. Kalau sakat tutup tak bising dah. Inilah saat dia. Nak tutup sarang-sarang, rumah urut. Inilah saat dia. Kelang arak, inilah saat dia. Tempat-tempat judi, inilah saat dia. Supaya kita semua jadi baik. Tapi kalau tidak kita bertaubat, tuan-tuan, saya takut azab ini, balak ini bertukar azab kemurkaan Allah. Daripada azab dunia, dia akan berkekalan sampai azab akhirat. Seperti yang mana yang disebut al-azab al-adna. Yes, yang Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Quran, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Allah Ta'ala merasakan kita azab dunia sampailah kepada azab akhirat. Sebab itu tuan-tuan yang saya hormati, Allah datangkan kita azab, Allah datangkan kita musibah, datangkan kita penyakit, datangkan kepada kita ini balak. 2 tujuan. Supaya kita diuji, nak tengok iman setakat mana. 2, supaya kita stop daripada buat jahat. Kita jadi baik, kita bertaubat semua. Itulah tujuan. Nabi sebut dalam hadis kenapa musibah dan balak itu Allah Ta'ala turunkan. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan, tujuan Allah turunkan musibah, balak, Ustaz maklumkan ada 2 perkara. Yang pertama, sebagai ujian untuk menentukan keyakinan kita kepada Allah, untuk menguji tahap keimanan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan Allah menurunkan musibah dan bala adalah untuk supaya kita stop buat perkara-perkara yang jahat. Yakni dalam bahasa mudah dia, kita buat bertaubat. Tujuan kedua adalah supaya kita semua bertaubat. InsyaAllah ni 2 tujuan yang Ustaz maklumkan kenapa Allah turunkan
bala dan musibah tersebut. Masya Allah, subhanallah. Baik Ustaz, berbalik kepada kita bertajuk hari ini ialah musibah dan bala umat terdahulu. Jadi mari kita sama-sama kita bawa diri kita kepada zaman dahulu, waktu para sahabat dan juga para sirah nabawiyah dan sebagainya. Waktu dulu mungkin yang kita hadapi sekarang ni mungkin ada kaitannya pada waktu zaman dahulu, yang ini adalah berkenaan dengan wabak taun. Ya Ustaz. Jadi persoalannya, adakah kita punya sekarang ni SOP dan juga mudarat dia sama dengan wabak yang terdahulu yang sekarang ni kita hadapi ni, adakah sama dengan yang terdahulu zaman-zaman dulu? Mungkin Ustaz boleh bagi sedikit huraian tersebut. Adakah sama ataupun bagaimana? Persilakan Ustaz. Baik, terima kasih tuan-tuan yang saya muliakan. Siapa yang datangkan wabak? Siapa yang datangkan musibah? Jawapan dia Allah Ta'ala. Kalau kita lihat di dalam surah Muhammad ayat 31. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ehwal kamu. Surah Muhammad ayat 31. Direct Tuhan sebut, tuan-tuan yang saya muliakan. Allah kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ. Kami sesungguhnya akan menguji kamu sehingga kami mengetahui siapa di kalangan kamu yang sanggup berjihad. Minkum, daripada kalangan kamu. Wassabirin, dan siapa yang sabar di kalangan kamu. Wa nabluwa akhbarakum, dan Allah nak tengok al-ihwal, keadaan kamu. Itu balak yang Allah Ta'ala uji kita. Dan ujian yang datang tu bukan main-main. Ujian yang datang tu cukup dahsyat. Mencabar, menggoncang iman. Sahabat-sahabat yang diuji sehingga mereka bertanya pada Rasul, mata nasrullah, bilakah pertolongan Allah akan sampai? Maka Allah menjawab, ala inna nasrallaha qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat dengan kamu. Allah kata dah, pertolongan Allah sangat dekat dengan kamu. Kenapa kita tak cari? Kenapa kita tak ambil? Kenapa kita tak dapatkan pertolongan Allah tu, sedangkan kata Allah, bila Allah Ta'ala turunkan ujian kepada kita sampai menggoncang iman kita, Allah kata, aku ni, pertolongan aku ni dekat. Habis tu kenapa seolah-olah sekarang ni tak jumpa? Kita doakan kepada Siti Arija Wardati yang terjatuh petang tadi ketika nak ambil wuduk. Dah dikejarkan ke hospital, dah x-ray dah. Mudah-mudahan Puan Arija Wardati, Siti Arija sihat. Tak ada apa-apa. Kita doakan juga pada Mawar Edi juga sihat. Kita doakan juga kepada Ibu Jamiah, Rogayah Gaya, Abah, suaminya Ibu Jamiah juga sihat. Ceria, diberikan perlindungan oleh Allah. Jadi bentuk ujian yang Allah Ta'ala turunkan ini tuan-tuan, dahsyat. Dan kadang-kadang ujian yang diturunkan oleh Allah Ta'ala itu bukan berbentuk kesusahan.
Dia berbentuk kesenangan, kekayaan, kemewahan. Nak tengok kamu ni. Apa jadi? Turun kekayaan pada Qarun. Turun kesihatan yang kuat, kekuasaan pada Firaun. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Tuan-tuan yang saya muliakan. Tetapi Allah Ta'ala ni, dia maha berkuasa dan dia tahu manusia ni macam mana. Allah Ta'ala ni maha mengetahui. Ada benda yang boleh diubah, ada benda yang tak boleh diubah. Apa yang tak boleh diubah? Saya lelaki. Saya tak boleh mengubah diri saya menjadi perempuan. Dan saya tak boleh menjadikan diri saya mengandung. Bijak macam mana pun saya tak boleh mengandung. Walaupun saya dah ubah semua dah. Misai dah tak ada, janggut tak ada, dada saya benjolkan, kulit saya gebukan, tulang saya nipiskan, hidung saya mancungkan, halkung saya buang. Aku nak jadi perempuan. Tak boleh. Tak boleh. Dia tak akan berubah. Benda tu tak akan berubah. Buah nangka tetap akan mengeluarkan buah nangka. Dia tak akan jadi durian. Dia tak akan jadi durian. Siang tetap ada. Malam tetap ada. Pasal itu sunnatullah. Manusia tak boleh ubah. Tuan-tuan jangan pandai-pandai nak ubah. Kalaulah berlaku manusia boleh mengubah ni, hidup kita akan kacau bilau. Bila kahwin suami isteri, yang mengandung suami, oh susah. Sekarang kita tahu dah, yang akan mengandung insya-Allah isteri. Yang kedua, yang tak boleh diubah ialah ibadat. Haji tetap di Mekah. Semaya wajib tetap 5 kali. Dia takkan boleh diubah. Ramadan tetap berpuasa di siang. Dia tak boleh ubah puasa malam. Yang ketiga, benda yang boleh diubah. Benda yang boleh diubah. Baju. Kadang baju Melayu, kadang baju kemeja. Aircon, kereta, rumah. Boleh diubah. Allah bagi akal pada manusia untuk mencipta benda-benda baru. Kita tengok jam. Hari ni jam boleh tengok muka pada jam. Pada jam ni boleh tengok muka orang. Boleh buat video call. Dulu kita tengok zaman Atroman ni. Maka sesuatu yang Allah Ta'ala ciptakan, sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan, dia takkan mengubah dua perkara yang pertama yang saya sebutkan tadi. Ulang balik. Sesuatu musibah, sesuatu ujian, sesuatu bala, sesuatu azab, dia takkan mengubah apa yang telah dijadikan oleh Allah yang dipanggil sebagai sunnatullah tadi. Dia takkan mengubah sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad, melalui ayat Al-Quran. Dia takkan boleh ubah. Datanglah gempa bumi pun, dia takkan mengubah dua benda ni. Datanglah banjir, dia takkan boleh mengubah benda ni. Datanglah penyakit belalang datang. Belalang serang satu negeri, dia takkan mengubah benda ni. Pertama yang dia tak boleh ubah, Allah takkan ubah benda tu. Sunnatullah takkan berubah. Yang tadi yang saya sebut tadi, takkan berubah dah. Dan yang kedua yang tak diubah ialah cara ibadat.
Apa yang disebut oleh Nabi takkan boleh diubah. Kalau Allah datangkan musibah apa sekalipun, takkan berubah. Ustaz, saya patah kaki. Allah datangkan ujian saya patah kaki. Saya sekarang semayang, tak boleh berdiri, tak boleh rukuk, tak boleh sujud. Kaki saya tergantung atas katil hospital. Ada besi palang. Saya semayang berbaring atas tilam. Itu kan dah mengubah ajaran Nabi supaya semayang. Tak, semayang macam kau, semayang orang sakit, ada zaman Nabi. Orang sihat, semayang berdiri biasa. Orang sakit, semayang duduk atas baring. Benda tu ada dalam hadis. Ustaz, ya, kami dapat musibah. Apa dia tu? Kampung kami banjir, Ustaz. Kami sekarang duduk di pusat penempatan banjir. Jadi semayang macam mana? Semayang macam biasa. Banjir pun semayang macam biasa. Ya, semayang macam biasa, tak ada apa-apa. Banjir sekalipun, dia takkan mengubah sesuatu sunnah yang dibawa oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab apa dia tak mengubah? Sebab Allah sebut dalam surah Al-A'raf, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutlah kamu dengan sesuatu yang Allah turunkan kepada kamu. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan kamu ikut selain daripada itu sebagai pimpinan kamu. Dan Nabi sebut, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kamu dua benda. Kamu pegang ni, kamu takkan sesat. Jika ada sesuatu benda musibah yang bila diturunkan sehingga manusia mengubah apa yang di sunnatullah dan apa yang dibawa oleh Nabi tadi, itu sesuatu benda yang kena kaji balik. Takkan Allah Ta'ala nak menurunkan satu musibah, menafikan apa yang telah dibawa oleh Nabi SAW. Takkan Allah Ta'ala nak menurunkan suatu wabak yang menidakkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi SAW. Kalaulah begitu, ajaran Nabi belum sempurna. Sedangkan Nabi kata, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini dah sempurna agama kamu, telah sempurna nikmat atas kamu, dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Sebab itu, sidang hadirin yang saya hormati, Allah Ta'ala menurunkan kepada kita semua jenis musibah dan sebagainya, tetapi masih dalam kerangka sama ibadatnya, cara ibadatnya seperti mana yang diperintahkan dan diajar oleh Nabi SAW. Maka sesuatu musibah yang dikatakan musibah sehingga melakukan perkara yang kita rasa pelik daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi, maka tolonglah kaji balik. Apakah benda ini sebenar-benarnya? Kerana kita takut pertolongan Allah sangat dekat, tapi kenapa tak selesai-selesai? Tadi ayat saya bacakan tadi. Iman akan goncang bila ujian sampai. Sampai sahabat Nabi bertanya, bila pertolongan Allah akan sampai? Allah jawab, pertolongan aku dekat. Akan dekat dengan kita. Tapi kenapa kita tak dapat? Apa sebab dia? Jadi di situlah jawapan saya. Boleh fikir sendiri, boleh kaji sendiri. Wallahu a'lam. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Sesungguhnya lah pertolongan Allah tu sangat dekat dengan kita. Tetapi kenapa kita tak jumpa, kan? Masya Allah. Jadi dua perkara yang kita kena ketahui adalah ujian tu kadang-kadang bukan dalam bentuk susah saja. Kesenangan tu pun satu ujian. Kemewahan pun satu juga ujian. Dan semuanya hanyalah untuk kita kembali kepadanya. Masya Allah. Jadi Ustaz,
kita cerita pasal musibah dan juga bala tadi. Adakah peristiwa musibah dan bala ni pada umat terdahulu ni akan berulang lagi? Akan datang ataupun akan berulang lagi pada hari ini? Bagaimana pendapat Ustaz? Baik, terima kasih saudara Anwar. Muslimin dan muslimat yang saya hormati. Bila kita sebut tentang bala dan musibah, maka sudah pasti ada perbezaan yang saya sebut awal-awal tadi. Bila kita sebut tentang bala, dia berupa kesedihan, kesusahan, kesulitan. Dan kadang-kadang bala ni juga berupa kesenangan dan kebahagiaan. Itu bala. Musibah, dia tak ada kesenangan dan kebahagiaan. Musibah ni, dia hanya kesedihan dan kesusahan. Misalnya, seseorang yang dibalak dengan kesibukan. Saya sibuk betul, anak tak sempat tengok, rumah tak sempat balik, sibuk memanjang. Itu balak. Balak. Ada orang yang diuji dengan balak. Dia istidraj. Tak semayang. Tapi hidup senang, lenang, kaya, raya. Seronok tak? Seronok. Itu nama dia bala. Sebab itu bala ni ada dua. Satu kesedihan, kesusahan, kepayahan. Satu lagi pula keseronokan, kesenangan. Tetapi berbeza dengan musibah. Musibah ni susah. Musibah ni ialah kesedihan dan kesusahan. Akibat daripada perbuatan-perbuatan kita. Ini yang saya kata tadi. Apa dalil akibat daripada perbuatan-perbuatan kita ni tuan-tuan? Dalilnya dalam surah Asy-Syura ayat 30. Allah Ta'ala kata, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan kamu sendiri. Dan Allah memaafkan sebahagian besar daripada kesalahan kamu. Itu musibah. Adalah daripada tangan-tangan kita sendiri Allah Ta'ala turunkan. Maka musibah inilah yang dia akan datang. Berulang-ulang. Allah sebut dalam surah Al-A'raf. Allah kata apa pada kita? Balik buka surah Al. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'im. Wa ma kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Allah Ta'ala turunkan balak kepada mereka waktu siang. Sedang mereka bermain-main. Allah turunkan musibah pada mereka. Kadang-kadang Allah turunkan musibah pada mereka waktu malam, sedang mereka tidur. Dan bila diturunkan musibah, mereka berkata, sesungguhnya benda ni turun kerana kami yang zalim. Nampak tak makna musibah? Allah sebut dalam Al-A'raf, Allah sebut dalam Asy-Syura ayat 30. Musibah itu adalah daripada tangan-tangan kita. Allah timpakan. Tetapi kalau musibah itu sehingga nak buat baik pun tak boleh, nak ikut Nabi pun tak boleh, itu musibah apa? Allah Ta'ala takkan menurunkan satu musibah sampai tak boleh nak buat baik. Allah Ta'ala takkan menurunkan balak dan musibah sampai tak boleh nak ikut apa yang Nabi suruh buat. Seolah-olah ajaran Nabi itu tak sesuai. Ini benda pelik. Dan apa yang kita buat itu, itulah sebenarnya mendatangkan musibah yang lain.
bila kita meninggalkan ajaran dan perintah Nabi, itulah punca musibah besar yang akan datang. Apa dalilnya? Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih. Dan awaslah kamu bila kamu menyalahi, menyanggahi perintah dia, perintah Rasul, antusibahum fitnah, akan turun kepada kamu fitnah dan azab yang besar. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi antusibahum azabun fitnatun azabun azim. Akan turun pada kamu fitnah, azab yang besar pada kamu, dimusibahkan pada kamu. Maknanya musibah akan datang ialah bila langgar perintah-perintah Rasul, perintah Allah. Cuba tengok apa yang menimpa pada umat Nabi. Terbesar Allah. Apa yang menimpa musibah Nabi Nuh, umat Nabi Nuh. Lawan Nabi Nuh tak? Lawan Nabi Nuh. Apa musibah yang menimpa kepada umat Nabi Syuaib? Lawan Nabi Syuaib. Turun. Kaum Ad. Turun. Kaum Nabi Lut. Bantah Nabi Lut. Bila bantah Nabi Lut, turun azab. Semua azab tu turun, musibah tu turun bila bantah Nabi. Itulah azab. Itulah musibah berpunca daripada tangan-tangan kita. Perasan atau tak perasan benda ni tuan-tuan? Musibah yang turun pada Bani Israel. Kehinaan yang turun kerana bantah ajaran nabi-nabi mereka. Malah mereka membunuh nabi-nabi mereka. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq. Mereka bunuh nabi-nabi. Allahu Akbar. Cuba tengok azab yang ditimpakan kepada kaum Sabak. Bantah para rasul dan para kitab. Dan cuba kita fikir elok-elok, yang kita sekarang ni ditimpa ujian, kita bantah dan tak ikut hak Nabi cakap. Sebenarnya azab mana yang kita duk tunggu sekarang ni? Kalau dah azab dulu-dulu diturunkan kerana mereka membantah nabi-nabi mereka, cuba fikir jauh di sudut hati. Yang kita buat sekarang ni, Nabi setuju ke tidak? Kita takut tuan-tuan akan turun azab, musibah seperti orang dulu-dulu, walaupun takkan jadi macam banjir macam Nabi Nuh satu dunia. Takkan jadi macam Nabi Lut punya umat, dia terbalikkan bumi dia. Dia rejam dia sampai jatuh sungguh jadi laut mati dia. Takkan jadi macam penduduk Aikah yang datang macam-macam azab sampai tak pernah hidup umat di situ. Macam tak pernah ada. Allah turunkan azab clear, habis clear. Tapi kita takut tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut azab yang Allah Ta'ala turunkan kehidupan untuk kita dalam dunia ni. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Toha. Tuan-tuan boleh sebut, buka dalam surah Toha pada ayat yang ke 124. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling daripada peringatan dan petunjuk aku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit untuk mereka. Ma'isyatan dhanka. Allah sebut dalam Quran. Wa man a'rada an zikri, siapa yang berpaling, tak nak ikut peringatan Allah, petunjuk Allah daripada Al-Quran dan hadis, kami akan datangkan musibah kepada mereka. Apa musibahnya? Ma'isyatan dhanka.
mereka akan berada dalam kesempitan hidup. Dan cuba tuan-tuan ingat, kesempitan hidup tu dahsyat. Tuan-tuan tengok dalam cerita Dupa Cendana, filem Dupa Cendana, Ahmad Mahmud hero, Aziz Jaafar hero, Mariani berlakon, Saadiah berlakon. Ahmad Mahmud lupa diri, dia jadi orang kaya, dia jadi sombong, bongkak. Allah turunkan musibah dalam kampung mereka. Makanan tidak ada, hujan tidak turun, jadi kebuluran. Sampai nak makan orang, dia nampak orang tu, dia nampak ayam. Kebulur, budak-budak mati kebuluran. Buka cerita Dupa Cendana. Air hujan yang turun tak ada rahmat. Air telaga yang diminum tak ada rahmat. Bayangkan kalau Allah turunkan musibah sekarang. Duit tak ada, makan tak ada, kerja tak ada. Hidup dalam ketakutan, hidup dalam kesusahan. Sempitnya hidup. Nak ke mana tak boleh, sini tak boleh. Bukankah itu ma'isyatan dongka? Yang Allah Ta'ala turunkan untuk umat Nabi Lut. InsyaAllah. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad, tak ada lah bumi ni yang tenggelam terbalik macam umat Nabi Lut kerana perbuatan homoseks. Tapi Allah turunkan kepada kita penyakit, musibah yang tak ada ubat. Yang tak pernah dengar penyakit macam ini. Dengan nama dia macam-macam. AIDS lah, apalah. Kita tengok umat yang Allah Ta'ala hancurkan dia. Penduduk negeri Aika, penduduk negeri Madian ni, Allah datangkan ribut, topan, sampai nak buka mata pun tak boleh. Terbang, hancur semua. Jadi padang jarak, padang terkukur, seolah-olah mereka tak pernah hidup. Mungkin balak macam tu dah tak ada. Tapi Allah masih datangkan kepada kita taufan, mempadai. Allah tak turunkan balak pada kita banjir macam Nabi Nuh. Tapi dia datangkan tsunami untuk kita. Sebagai pengajaran. Sebab itu sidang hadirin yang mulia, janganlah berpaling daripada peringatan Allah. Janganlah kata tak sesuai, tak boleh ikut. Jangan. Saya takut 124 daripada surah Toha. Allah Ta'ala turunkan musibah yang lain. Kesempitan dalam hidup. Jadi takut. Jadi kelaparan, kebuluran, tak ada kerja, tak ada apa, ekonomi teruk, apa semua teruk. Nama dia ma'isyatan dongka. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tersebut. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, musibah tu datang daripada tangan-tangan kita sendiri. Masya Allah. Jadi musibah tu bukan daripada sesiapa juga, daripada kita juga yang datang ni sebenarnya. Masya Allah. Jadi apa yang kita dapat belajar daripada musibah tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kembali kepadanya. InsyaAllah. Jadi Ustaz berbalik kepada yang tadi Ustaz sebut pasal kezaliman, lepas tu musibah tu datang daripada tangan-tangan kita sendiri. Dan benda tu sekarang ni Ustaz berlaku di situasi hari ini yang berlaku. Jadi Ustaz, untuk kami nak tanya pada pendapat Ustaz kan, apa cadangan Ustaz supaya kita ni boleh menyatukan semula umat Islam yang mana sedang berpecah dengan pelbagai isu. Itu antara satu musibah yang kita melanda pada hari ini. Dan apa Ustaz, cadangan Ustaz supaya kita semua umat Islam kembali bersatu seperti dahulu, yang kegemilangan umat Islam dulu. InsyaAllah, dipersilakan Ustaz. Baik, tuan-tuan yang saya hormati.
Di antara ma'isyatan dongka, kesempitan dalam hidup ialah Allah turunkan kepada kita suatu bentuk kezaliman. Dan tidak ada tempat untuk kita mengadu. Dan tidak ada tempat untuk kita dibela. Ini dipanggil sebagai ma'isyatan dongka. Ini yang menakutkan. Allah Ta'ala datangkan musibah-musibah macam ni. Bila berlaku sesuatu. Sebab tu kadang-kadang kita berpegang kepada hadis Nabi. Bila kamu melihat suatu kemungkaran, ubahlah dengan tangan. Kalau tak mampu, ubahlah dengan lidah. Kalau tak mampu, dengan hati. Maka banyaklah berlaku benda-benda yang tak elok, tak boleh nak diubah. Tak boleh nak ditegur. Tak boleh nak dinasihati. Tangan tak ada kuasa, lidah tak boleh cakap. Maka hati tidak meredai. Wazalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Tak apalah, kurang-kurang masih ada iman. Hati tak reda. Nombor satu. Nombor dua, tuan-tuan. Kita lihat tentang kezaliman yang berlaku kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi. Apabila pemerintah di zaman pemuda Kahfi sangat zalim, tidak memberi pilihan kepada rakyatnya untuk beribadat, memilih agama yang benar. Mereka memaksa seluruh rakyat mereka hanya mengikut mereka. Siapa yang tak ikut perintah mereka ditangkap, dibunuh atau dipaksa mengikut perintah mereka. Tetapi golongan Ashabul Kahfi, pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ini, mereka lebih takutkan pada Allah. Dan memang ujian ini Allah Ta'ala turunkan pada mereka, pada seluruh rakyat dalam negeri ini, nak tengok siapa yang takut pada Allah atau takut pada pemerintah di zaman Ashabul Kahfi. Siapa yang nak dunia? Siapa yang nak kesenangan? Dunia yang sementara. Ikut raja mereka yang zalim, yang sesat. Tetapi tidak bagi Ashabul Kahfi. Kami memilih Allah. Kami memilih untuk menyelamatkan iman kami. Kami tak akan sanggup menyembah Tuhan yang dikatakan Tuhan oleh mereka, melainkan hanya Tuhan yang benar, yang satu, yang esa, Allah. Mereka diberi warning supaya tukarkan akidah mereka sebelum tindakan diambil. Apa yang Ashabul Kahfi buat? Mereka menyelamatkan akidah. Mereka melarikan diri demi agama mereka. Kalau tidak habis, satu negeri dah habis dah. Satu negeri dah habis dah. Dan satu negeri juga mencari mereka. Satu negeri memburu mereka. Dikerahkan segala tenaga, unit untuk buru Ashabul Kahfi, anak-anak muda ni. Bila sampai pada gua, mereka masuk, duduk bersembunyi, rehat. Kita berehat sini dulu. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Alhamdulillah ada gua ni. Rehat punya rehat, tertidur. Tidur. Bila bangun, Allahu Akbar. Berapa hari dah kita tidur? Kejap kot.
Ya ke? Berapa hari kita tidur ni? Lama ke? Lapar lah. Kau ambil duit ni. Kau sembunyi-sembunyi, kau turun kat bawah tu. Cari pasar mana ada jual roti, makanan, kau beli lah. Tapi kau jangan cakap kita dari sini senyap sudah. Baik. Jalan seorang. Beli roti. Bagi duit. Tuan punya roti tengok. Ini duit zaman bila ni? Apa pula dia kata duit ni lah. Ini dah berapa ratus tahun punya ni. Duit ni dah tak pakai dah saudara. Saudara ni dari zaman mana ni? Back to future ke? Back to the future ke? Mana punya ni? Dia kata ini duit inilah kami pakai. Zaman Ashabul Kahfi ni berlaku 1000 tahun dulu, tuan-tuan. Zaman Ashabul Kahfi ni berlaku ribuan tahun yang lepas. Dan mereka menggunakan wang untuk beli barang. Bukan Ashabul Kahfi, bukan zaman Nabi Muhammad. Bukan. Zaman Nabi pun dah 1400 tahun lebih. Jadi, kalau ribuan zaman tahun dulu dah menggunakan wang, orang dah pandai menggunakan wang, dirham apa semua, dinar ke apa semua ni. Kenapa kita belajar dalam sejarah? Orang dulu-dulu tak reti menanam, tak pandai buat roti, tak pandai nak buat baju. Orang dulu-dulu duduk dalam gua, rumah dalam gua pakai baju daripada kulit binatang, bawa satu kayu, kejur binatang. Mereka buat sistem butter. Mana datang sistem butter ni? Quran kata orang dulu-dulu dah menggunakan wang. Datang sejarah kata manusia menggunakan sistem butter. Tukar barang. Nak beras kau bagi tepung. Aku ambil gadung kau bagi beras. Mana ada tuan-tuan? Sayang bila kita ni tak ambil Quran sebagai mata pelajaran. Kita pakai bulat-bulat apa yang orang kafir buat. Bila penjual roti tengok makanan kata, inilah kamu ni siapa? Berapa orang kamu? Kamu inikah yang kami belajar dulu-dulu? Ada orang yang selamatkan iman kami sampai lari tak dapat dijumpa. Kamukah daripada raja sekian? Ya. Kecoh pasar. Kecoh satu negeri. Bawa pergi kepada pemerintah pada masa itu yang Muslim, yang beriman. Kamulah rupanya 300 tahun lebih kamu tidur. Terkejut semua Ashabul Kahfi. Allahu Akbar. Subhanallah. Cuba tuan-tuan fikir. Satu negeri, pulau mereka, nak bunuh mereka, buat zalim pada mereka. Mereka tinggalkan rumah mereka. Lari bersembunyi. Tetapi dalam satu negeri tak jumpa mereka. Siapa yang menyorok mereka? Allah. 300 tahun mereka tidur, satu benda pun mereka tak makan. Siapa yang mengenyangkan mereka? Allah. 300 tahun lebih mereka tidur, satu titik air mereka tak minum. Siapa yang menghilangkan dahaga mereka? Allah. 300 mereka tidur. Badan mereka tak rosak, kulit mereka tak menggelupas. Siapa yang menjaga badan mereka? Allah. 300 tahun mereka tidur, tak ada siapa yang masuk dalam gua tu. 300 tahun orang tak masuk dalam gua. Siapa yang menutup mata, menutup pintu hati manusia untuk masuk dalam gua? Allah. Semuanya Allah jaga. Kenapa? Kerana mereka itu menjaga iman dan menjaga takwa lebih daripada cinta pada dunia. Maka apakah yang boleh menyatukan manusia pada hari ini? Sayanglah iman.
sayanglah Islam. Itulah sebenarnya yang menyatukan hati-hati manusia. Letakkan Islam nombor satu, pertahankan iman nombor satu, insya-Allah manusia akan jadi kuat, manusia jadi hebat, dan Allah pelihara kita. Seperti mana Allah pelihara Ashabul Kahfi. Tak ada siapa boleh buat pada mereka, kerana mereka dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai makan pun tak apa, tak minum pun boleh hidup. Tidur pun lena, tak jaga-jaga. 300 tahun tak payah fikir apa. Alam terus berlaku. Zaman terus berlalu. Pemerintahan terus berlalu. Kamu 7 orang aku jaga. Tidur elok. Kamu tidur. Biarkan zaman terus berjalan. Apa bentuk musibah di luar, aku turunkan azab pada pemerintah yang zalim tu. Allah turunkan. Sehinggalah datang kepada mereka kepercayaan yang benar. Islam. Tauhid yang benar. Baru Allah kejutkan balik. Bangun. Kamu sekarang dah berada pada zaman orang baik. Bangun. Subhanallah. Begitulah bentuk pemeliharaan Allah. Kalau kita yakin pada Allah. Wallahu a'lam. Subhanallah, Masya Allah. Sangat menarik perbincangan kita pada hari ini, Ustaz. Dan cerita Ustaz tu sangat-sangat mudah difahami dan kita sangat menarik tentang apa yang kita pelajari, iaitu untuk menyatukan kita hari ini ialah dengan dua perkara, iaitu kita jaga Islam, kita jaga iman kita. InsyaAllah kita akan bersatu, insyaAllah. Ustaz, sedar tak sedar kita dah sejam lebih dah, Ustaz. Rasa macam tak puas dengan Ustaz ni. Alhamdulillah, pengisian yang sangat menarik hari ini. Jadi insyaAllah Ustaz, untuk yang terakhir lah Ustaz, insyaAllah kita dah penghujung perancangan ni. Daripada awal tadi kita bermula hingga ke saat ini, kan kita belajar tentang musibah, bala, azab dan sebagainya. Apakah pengajaran dan iktibar yang dapat kita ambil pengajaran, iktibar dan pengajaran yang kita dapat ambil, dan seterusnya Ustaz boleh buat kesimpulan terus apa yang kita perbincangkan pada hari ini. Persilakan Ustaz. Terima kasih saudara Anwar, tuan-tuan yang saya muliakan. Kita boleh rujuk di dalam surah Al-Anbiya ayat 11 pada ayat yang ke-15. Dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-15. Allah kata apa? Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimah wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Allah Ta'ala sebut, dan berapa banyak yang kami binasakan penduduk negeri yang melakukan kezaliman, dan kami menjadikan selepas mereka kaum yang lain sebagai gantinya. Allah turunkan musibah dan azab dan balak. Musibah kepada orang yang buat zalim. Allah hancurkan mereka dan Allah gantikan mereka dengan orang yang lain. Silap mereka. Sebab itu sidang hadirin, jangan buat zalim. Allah buya sekejap, kita buat zalim. Kalau tak ada berubah, tak bertaubat, Allah kata kamu akan dihancurkan. Dan kamu akan diganti dengan orang yang lain. Kalau diganti dengan orang yang baik, tak apa. Kalau diganti dengan orang yang lebih jahat, dengan kamu juga akan dizalimi. Orang yang berlaku zalim, satu hari dia juga akan dizalimi oleh orang yang menyuruh dia berbuat zalim. Jadi, orang yang zalim ini tidak lama. Sekejap je. Allah gantikan dan Allah hancurkan dan Allah gantikan dengan lain. Surah Al-Anbiya ayat 11. Kemudian kata Allah, dalam ayat yang ke-15, ayat yang ke-14, mereka akan mengaku yang mereka zalim. Tapi sayang, pengakuan mereka itu telah tidak berguna. Sebab itu saya, yang mulia tuan-tuan, marilah kita mengambil satu ketetapan bahawa
musibah yang datang ini, azab yang datang ini ialah untuk kita bertaubat, balik pada Allah. Allazina idza asabathum musibah, kalau mereka itu ditimpa dengan musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, daripada Allah kami datang, kepada Allah kami kembali. Marilah kita kembali pada Allah, ikut jalan Allah, ikut jalan Nabi, supaya Allah angkat musibah menjadi rahmat kepada kita. Terima kasih saudara Anwar atas program kita pada malam ni. Terima kasih Al-Kahfi Production, insya-Allah. Okay, terima kasih Ustaz. Yang berikut adalah kesimpulan daripada perbincangan kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dan disayangi Nabi. Alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama berkongsi, Ustaz berkongsi dengan kita ilmu beliau tentang hari ini. Topik kita musibah dan bala. Dan Alhamdulillah sama-sama sahabat-sahabat kita doakan Ustaz semoga diberikan kesembuhan, diberikan kesihatan, diberikan kemudahan insya-Allah dalam meneruskan dakwah beliau insya-Allah. Terima kasih Ustaz luangkan masa bersama-sama kami dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sangat komited dan tolong share dan like dan komen daripada awal hingga ke akhir. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Semoga Allah memberikan limpahan kebaikan, limpahan manfaat kepada anda semua. Jadi oleh itu sama-sama semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini dan Ustaz sharingkan kita pada hari ini, semoga dapat memperbaiki diri kita jadi lebih baik daripada sebelumnya insya-Allah. Jadi semoga dengan Allah semakin taat, dengan manusia semakin bermanfaat. Sebarkan kebaikan, sebarkan manfaat. Jom tu jannah. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Saya Anwar bin Nordin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.